Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajahau banyakkan. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi, salam harapan. Dalam pilihan raya dia memang banyak jenis salam. Ayah, ibu, rakan-rakan yang saya hormati, pimpinan daripada negeri Perak, daripada Tapah, daripada pusat yang turut hadir pada hari ini. Kalau kita nak sebut satu persatu, saya rasa susah. Kita ada Madam Saraswati, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, YB Chong, YB Sandra, tak ada panggil YB, Saudara Kesavan, bekas ahli parlimen Sungai Sipun, Datuk Oms, dan rakan-rakan, Cikgu Hamidi, penceramah-penceramah lain. Saudara saya, Saudara Azam, Ketua Angkatan Muda Keadilan Tapah. Saya difahamkan pimpinan utama kita pun sudah sampai, beliau sedang beramah mesra, tapi kita teruskan dahulu dengan ucapan daripada yang lain, masuklah saya. Saya sampaikan juga salam daripada sahabat saya, Saudara Kamil, yang sepatutnya berucap juga di pentas ini. Beliau tadi dah separuh jalan, dia bergegas pulang, isterinya masuk hospital. Jadi biasa kita dalam tempoh-tempoh selepas pembubaran ni, siang mesyuarat sampai ke petang, malam bergegas pergi ke tapak-tapak ceramah, berkempen awal dan sebagainya. Sebab kita pada tahun ni kita berhadapan dengan keadaan pilihan raya yang cukup sukar. Pilihan raya banjir. Kalau dulu kita ingat 2018 kita pilihan raya pada tengah-tengah hari, minggu, iaitu pada hari Rabu. Kita ingat lagi kempen kita buat undi Rabu untuk bawa pulang terutama anak-anak yang merantau di luar daripada negeri masing-masing untuk balik dan undi sampai kita dapat 82% jumlah keluar mengundi paling tinggi dalam sejarah negara 2018. Dan itu yang memungkinkan pada waktu itu untuk kita akhirnya menjejakkan kaki ke Putrajaya. Cuma sayangnya kita masuk ke Putrajaya pada waktu itu tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kita. Tapi tahun ini akhirnya kita dipanggil untuk masuk ke dalam pilihan raya sekali lagi dan kita beruntung dan kita rasa kali ini lebih bersemangat kerana sekurang-kurangnya kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kita. Dan ini yang kita nak angkat sebagai Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Cuma masalahnya kita ada semangat. Kita nak angkat pemimpin-pemimpin kita dan terutama sekali nak tumbangkan sekali lagi UMNO Barisan Nasional ini yang kita anggap sebagai sebuah parti politik pemimpin kerajaan yang angkuh. Tapi kita juga masuk dalam pilihan raya dengan keadaan yang berbelah bahagi. Kerana ini undi yang pilihan raya dalam keadaan banjir. Kalau kita ingat tahun lepas, kita hadap banjir ini bukan hanya di beberapa negeri sahaja. Kalau dulu-dulu, saya ingat waktu saya sekolah dulu, kalau cerita banjir ini yang teruk-teruk pada musim monsun selalunya akan berlaku di pantai timur, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang dan sebagainya. Tapi as time goes by, sekarang ini dengan pembangunan yang kadang-kadang tidak dikawal, dengan buatan manusia, dengan perubahan iklim dan dengan pelbagai lagi perkara di sekeliling kita ini, kita tahu sekali monsun hadir, sekali monsun datang, terjejas itu sampai ke sekarang ni 9 buah negeri bakal terima hujan lebat yang akan mengakibatkan banjir dan bencana besar. Banyak kali Jabatan Meteorologi bagi amaran, tolong bersedia, kita akan hadap banjir yang cukup memudaratkan, akan jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelum ini. Kita ingat tak banjir besar November tahun lepas, banyaklah, Perak pun kena, Selangor kena, Johor kena, Kedah kena. Dan sekarang kita nak ulang sekali lagi ni dengan keadaan kita tak bersedia. Bila kita cakap kita tak bersedia, bukan kita cakap rakyat tak bersedia. Saudara, dalam Malaysia rakyat kita sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan bencana banjir. Sebab kerajaan kita tak pernah bersedia, pelan mitigasi kita tak tahu apa dia.
Pelan adaptasi pun kita tak ada. Yang kita ada apa? Yang kita ada hanyalah akhirnya pembentangan bajet separuh masa yang kita pun tak tahu apa nak jadi dengan bajet tersebut, dan juga dengan kerakusan Presiden UMNO Zahid Hamidi nak paksa negara ini masuk pilihan dalam keadaan sebegini rupa. Dan akhirnya bubar selepas bajet dibentangkan pula itu. Jadi apa guna bajet besar, bajet gergasi, bajet paling besar dalam negara ini, dalam sejarah negara? Jadi untuk apa lah sekali? Ini keadaan yang kita hadapi. Sebab tu saya kata pilihan raya kali ini cukup sukar, cukup mencabar, dan paling saya geram sekali adalah pilihan raya paling kurang ajar. Dia tak hormat dengan kesusahan rakyat. Tapi kita tak naklah cakap lebih-lebih pasal Barisan Nasional dan sebagainya. Biar kita cakap pasal rakyat. Dari tadi dalam perjalanan saya ada dapat pesanan ringkas daripada rakan-rakan saya daripada Kedah, daerah Bali. Dia cakap isu kesusahan. Musim tengkujuh dah datang. Dalam masa yang sama, ramai orang bukan sekadar sakit nak hadap dengan banjir, malah nak hidup daripada hari ke hari susah. Contoh, keluarganya penuai getah. Toreh getah sekarang, harga sekilo getah RM2.30, tak sampai RM3. Awal tahun, bulan Februari, harga getah RM7. Sebab kita tahu permintaan tinggi seluruh dunia dengan pembuatan sarung tangan dan sebagainya berhadapan dengan COVID dan sebagainya. Harga getah memang tinggi. Tapi dan kemudian diberi jangkaan waktu tu, saya ingat, sebab saya rujuklah balik. Jadi saya ingat dia kata apa? Oh, dijangka tahun 2002 sepanjang tahun harga getah akan tinggi. Jadi dia hoyeh-hoyeh lah, kerajaannya dia buat tak tahu. Sebab dia tengok tak apalah penoreh getah tinggi. Padahal sejak bertahun sebenarnya kalau nak tahu pasal penoreh getah, minta tuntut harga siling RM3 sejak bertahun dah, tapi tak pernah diendahkan. Dan bila berlaku pandemik, harga getah melambung tinggi, permintaan tinggi, naik, dia anggap lepas tangan lah, buat tak tahulah. Sebab tu dalam perbentangan bajet baru-baru ini, aku kena lagi. Pilihan Presiden Pemilihan Rakyat yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Reformasi! 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 Lawan! Menang! Melintang! Patah! Ini Presiden Parti Keadilan Rakyat. Reformasi! 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 Menanti sinar kasih sayang dan mengapa wajah ketulusan bagai tidak
5 kali dah ceramah macam ni. Tak, aku nak cakap apa. Baik. Tepukan buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkenan. Bagi saya habis. Ini dah kali kelima. Sekali saya ceramah Datuk Seri sampai. Dah potong dia. Tengok, dia pun, Datuk Seri pun tahu dah. Selalu kena macam ni. Juga mengumumkan ketibaan Saudara Calikan, pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Perak merangkap naib Presiden Parti Keadilan Rakyat. Jadi saya nak habiskan sedikit. Saya sebut, bila pada awal tahun dah dengar macam itu, harga getah naik sebab permintaan tinggi, dia buat tak tahulah, tak ada langsung dia nak penuhi tuntutan orang-orang kecil di bawah ni. Dan sekarang dengan keadaan ekonomi yang macam ini dan musim tengkujuh, bayangkan berapa banyak pendapatan yang akan dimiliki, akan didapati oleh orang-orang kecil yang namanya penuri getah ni. Secara purata, kalau kita cari balik laporan-laporan berita yang berkait dengan kesusahan penuri-penuri getah ni, pendapatan purata mereka satu bulan 600 ke 700 ringgit. Walaupun duduk di kampung, ini tetap di bawah paras kemiskinan yang sangat ekstrim. Siapa boleh hidup dengan RM20 seminggu ni? Nak makan apa? Nak tanggung anak bini pakai apa? Nak bayar bil api, bil elektrik pakai apa? Bukannya duduk di kampung curuk-curuk di baling tu tak pakai api elektrik, pakai air. Jadi ini kesusahan yang dilupakan oleh pemimpin Barisan Nasional dan UMNO ni. Dan sebab tu dalam ceramah-ceramah, dalam jelajah yang kita bawa sekarang, yang datang siapa? Orang-orang macam ni. Orang-orang biasa, rakyat bawahan yang terkesan dengan pentadbiran cacar mara oleh Barisan Nasional dan partner ingkeramnya Perikatan Nasional ni. Sebab itulah, saudara-saudari, dalam kita nak memilih kerajaan, yang pertama pilihlah kerajaan yang akalnya, hatinya, perutnya tu fikir pasal rakyat dulu. Ambil pemimpin yang latar belakangnya kalau pun tak susah, sekurang-kurangnya dia bergaul dengan orang susah supaya dia tahu apa perasaan jadi susah dalam negara ni. Ambillah pemimpin, angkat pemimpin yang bukan hidup dia bermewah-mewahan. Saya tahulah dekat mana-mana tempat pun dalam negara ni, biasa kita tengok YB satu penggal dah naik rumah bangun 4-5 juta. Ini biasa. Selalu datang daripada parti yang tu lah. Kan? Kita nak angkat pemimpin, biarlah padan dengan masalah yang sedang berlaku dalam negara. Kalau kita tengok bajet yang dibentang, bajet tak jadi yang dibentang tu, banyak perkara walaupun dia umum dengan perbelanjaan yang cukup besar, yang akan datang nanti untungnya pergi kepada poket-poket kroni juga akhirnya 97 bilion itu untuk projek besar. Penurih getah kecil yang tuntut harga getah dinaikkan zilingnya ketetapan RM3 sekilo ni sampai sekarang tak dapat lagi. Baca, cari, ada yang tulis dalam Facebook dah. Ada dah anak-anak penurih ni yang buat
hantaran di media sosial bagi tahu takkanlah dengan bajet sebesar demikian tak dipikirkan langsung soal nak naikkan harga nak naikkan siling harga getah ke RM3. Tak minta banyak RM3. Kita tahulah pada yang bulan awal-awal pada tahun lepas demand tinggi, kita boleh minta sampai RM10. Tapi ni RM3 cukup sikit saja dia nak tambah, lipat gandakan sedikit dia punya pendapatan harian. Dan ni nak datang ni musim penghujung lagi sekali. Akhirnya habis orang ni. Ini baru cerita penuri getah. Banyak lagi nelayan, petani, pesawah, orang-orang yang kerja bawa motor, hantar makanan, orang yang bawa teksi. Ini orang-orang yang kita ini orang-orang yang kita tak angkat melalui kerajaan ni. Ini yang dilupakan oleh kita kadang-kadang. Inilah sebabnya dalam pilihan raya kali ini, jangan ingat kita nak masuk pilihan raya macam Zahid Hamidi sebut. Oh, kita akan redah banjir untuk pastikan UMNO Barisan Nasional menang. Kita tanya balik Zahid Hamidi, kamu sihat ke tidak? Kamu tanya diri kamu, siapa dalam negara ni orang tengah susah nak redah banjir, nak menangkan kamu? Kita tahu niat kamu pun dah terlepas cakap banyak kali dah. Kan? Nak lepaskan diri sendiri, nak pastikan ni seorang demi seorang tak masuk mahkamah, nak pastikan seorang demi seorang terlepas tak didakwa dan sebagainya. Itu sahaja niat dia panggil pilihan raya. Jadi jawapannya, kita bagi tahu pada mereka, baiklah, kami faham kamu takut masuk penjara. Kami faham kamu ada banyak kes yang mungkin baru sikit saja kita berjaya bongkar dan heret masuk mahkamah. Tapi kamu jangan ingat, kami faham, kami nak bersimpati dengan kamu. Rakyat yang di bawah ni kamu paksakan pilihan raya di waktu sukar sebegini. Kami pun boleh kerah diri kami keluar, tapi bukan untuk menangkan kamu, tapi untuk pastikan kamu terkubur terus. Negeri Perak tahun ini kita jangka sebagai satu negeri yang akan kita nampak pertembungan yang cukup dahsyat. Pakatan Harapan, kita pun dah buat ketetapan. Negeri Perak akan jadi frontline kita. Negeri Perak akan jadi kawasan tumpuan kita. 20 Oktober kita akan adakan konvensyen pertama kita di Ipoh. Sebab kita tahu negeri Perak adalah negeri yang kita boleh menang insya-Allah dalam pilihan ini. Dan sekarang sahaja saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.